Alright, so kita ada Bunga Sdn Bhd, they decide to construct a new building. New building for its administrative and finance division. Saya tanya kamu dulu. Karakteristik untuk new building ni sesuai untuk yang mana? Berdasarkan apa yang saya cerita hari tu. New building ni kita sesuai kita record dia sebagai apa? PPE 116, MFRS 140 ataupun non-current asset held for sale. Tiga ni, mana yang sesuai? Yang new building ni. Hari tu saya dah bagi tahu kan, setiap satu yang kita kata PPE, dia ada kegunaan dia untuk apa. Kalau investment property, saya dah bagi tahu itu. Kegunaan dia untuk apa. Kalau non-current asset held for sale, kita dah belajar dah last class. Apa dia punya karakteristik dia. Syarat-syarat dia nak penuhi setiap satu benda tu apa dia. So sekarang ni kita tengok new building ni dia orang nak buat untuk administrative and finance division. So new building ni sesuai untuk yang mana? Tak ada siapa yang jawab ke? Ada siapa nak try jawab? Investment property. Okay. Hari tu saya beritahu investment property tujuan dia untuk apa? Gain profit. Okay, saya ulang balik saya bagi secara general cepat-cepat untuk setiap tiga kategori ni. Okay. First, investment property, syarat-syarat dia kita nak recognize dia sebagai investment property adalah dia kata investment property ni adalah digunakan untuk kita sewakan kepada orang lain. Faham tak? Maksudnya kita akan dapat income daripada sewa tu. Itu adalah untuk investment property. Kalau kata untuk PPE 116, syarat dia adalah aset tu hendaklah digunakan untuk, tak kisahlah untuk apa-apa, untuk digunakan untuk, kalau kata mesin digunakan untuk production, kalau kata van ke apa ke digunakan untuk for delivery, kalau kata bangunan digunakan untuk, katakan untuk diorang nak buat operasi. Itu adalah untuk karakteristik untuk PPE 116. Okey. Kalau kata karakteristik yang untuk yang ketiga, untuk yang item yang ketiga, non-current asset held for sale, syarat dia adalah aset tu dia tak gunakan dan aset tu dia nak jual. Faham tak? Dia punya syarat dia. Okay, so sekarang ni saya tanya balik. New building ni dia sesuai dalam karakteristik yang mana satu? Mana satu? Tak dengar lah. PPE 116. PPE 116 sebab new building ni digunakan untuk administrative and finance division. Maksudnya digunakan, company tu dia nak guna. Tak kisahlah nak guna untuk bahagian kilang ke, untuk admin ke, as long as company nak guna, tak kisahlah untuk memudahkan operasi day to day operation, but then kita recognize di bawah PPE 116. Okay. And then dia kata it's planned to continue to use the old building. Dia sekarang ni dia tengah guna old building until the new building is completed. Dia kata, maksudnya dia akan guna lagi bangunan yang tengah lama ni dia guna tu maksudnya untuk admin semualah. Sampailah bangunan baru ni siap. Okay. And then dia kata the company has advertised the sales of old building and indicates to prospective buyer that the company will still use the building until the construction of new building is completed. Dia beritahu dekat prospect buyer, dia kata kalau kata kau nak beli boleh, tapi kau akan beli bila nanti bangunan baru dah siap, bila kita orang pindah, time tu baru kau akan beli. Maksudnya dia akan transaksi tu akan complete.
Sekarang ni dia kata according to ni dulu kan, ni dulu ni. Sebab tu saya kata yang ni FAR 400 ni, yang ni digunakan oleh UiTM, yang ni lama dulu-dulu. Maksudnya sebelum 2012 lagi. Sebab tu kamu tengok ni dia tulis FRS. Dulu bukan nama dia MFRS. Dulu FRS, maksudnya Financial Reporting Standard. 2012 baru dia revise, dia jadi MFRS. So kamu jangan ingat yang ni typo. Tak, ni bukan typo. Ni sebab dulu punya accounting standard nama dia FRS, Financial Reporting Standard. Dia tak ada M depan tu. Tapi mostly dia punya, kadang-kadang dia punya item dalam tu sama je, tak ada berubah apa sangat pun. Okay, according to MFRS 5, dia kata can Bunga Sena Berhad classify the old building as held for sale. And then kalau boleh ataupun tidak, kamu kena bagi reason to support your answer. Okay, so sekarang ni, boleh tak old building kita nak recognize dia sebagai non-current asset held for sale? Boleh ke tak? Tengok dia punya karakteristik dia kat atas ni. Syarat-syarat dia. Tak boleh. Ni, kriteria untuk classify. Kenapa kamu kata tak boleh? Sedangkan dia memang aktif cari buyer semua. Sebab dia guna, sebab dia tak terus jual. dia tak terus jual. Sekarang dia tak boleh lagi. Dia tak boleh lagi sebab salah satu syarat dia adalah asset must be available for immediate sales in present condition. Maksudnya dia hanya boleh kita recognize sebagai non-current asset held for sale bila bangunan tu available betul-betul. Maksudnya kalau kata sekarang nak boleh jual, sekarang boleh jual dah. Dia tak ada. Sebab sekarang ni bangunan tu tengah dijual lagi, tengah diguna pakai lagi. Walaupun dia memang sale is highly probable, memang highly probable. Ni syarat-syarat dia memang dah fulfill, tapi dia tak fulfill syarat yang pertama ni. Yang ni antara yang penting. Syarat yang kedua memang management commitment, dia ada komitmen, dia memang dah aktif program. And then kalau kata dia dah bagi price semua memang dah kadang dah cukup. And then kalau nak tengok yang dalam tu pun expected to sell within 12 months. Kita bangunan baru tu pun tak tahu lagi siap bila. Faham? So walaupun dia dah start cari orang, tapi masalahnya aset tu belum lagi kita belum lagi dia dia belum lagi kita nak tak boleh lagi nak let go sebab bangunan tu dia akan stay guna sampailah bangunan baru tu siap. Bangunan baru tu siap bila tak tahu lagi. So dia stay tak available. Okay, macam mana cara nak jawab dia? Kamu boleh je, kamu sembrono je, maksudnya kamu kata tak boleh, katakan the old building cannot be recognized, boleh je. Ataupun cara yang paling cantik adalah saya nak ajar cara nak jawab soalan-soalan MFRS ni. Kalau dia tanya, adakah benda ni boleh di-recognize bawah sekian-sekian? Contoh, kamu boleh cakap, mula-mula sekali kamu kata, kamu explain dulu apa syarat-syarat sebelum kita nak recognize bawah yang MFRS tu. Contoh yang kita tengah buat adalah MFRS 5 kan? So kamu boleh start dengan, kamu boleh kata non-current asset held for sale, under MFRS 5, non-current asset held for sale. Asset can be classified under MFRS 5. Maksudnya kamu ambil balik ayat-ayat ni. Ataupun kamu boleh simplify tau. Macam ayat-ayat ni kamu boleh simplify. Tak semestinya kamu akan ikut ayat ni sebiji. Kamu boleh kata as long as dalam ayat yang kamu bagi tahu tu dia kata asset must be available for immediate sales in present condition and
Lepas tu kamu ada asal sambung yang bahagian ni, the ability to transfer the asset to the buyer. Kita panggil apa? Secara apa yang kita panggil yang sekarang ni, orang kata apa? Instantly, macam kita boleh transfer sekarang tu juga kan. Macam tu lah, dia punya ayat dia. Yang ni, and then kamu kena explain yang ni. Ataupun kamu salin je balik ni tak apa. Tapi tak semestinya kamu akan ambil semua. Kamu akan ambil yang ni sudahlah. Ni, sale is highly probable if ataupun kamu kata antara syarat dia adalah sale is highly probable when the management commitment plan to sell and also company dia active program to locate a buyer and complete the plan to sell has been initiate lah. Maksudnya ataupun tak payah pakai perkataan ni, tak apa. Maksudnya kamu bagi tahu company dia memang dah active program to find ataupun to find a buyer and then to complete the sales. Dah cukup, sudah. Pun boleh. Ayat-ayat yang bawah-bawah ni pun tak penting ni. Ataupun kamu boleh nak tambah pun, antara ni yang paling penting saya rasa. Ayat ni penting. 3 ni. Yang lain-lain tu tak ada kot. Kalau kata nak cerita pasal dia punya spesifik, dia punya karakteristik kita nak recognize, kalau kata untuk sale is highly probable, ambil yang 3 ni pun dah cukup. Sebab bila dia dah active program, automatik memang dah akan ada harga. And then dia memang bila dah active program, automatik maksud dia memang tak ada plan untuk withdraw dia punya planning dia. Maksudnya dia tak ada nak tarik balik planning untuk dia nak jual tu. Dia tak ada yang tu. Maksudnya active program ni to locate a buyer and complete the plan to sell ni, ini dah cukup untuk yang ni. Yang 2 ni. So tak payah tulis yang 2 pun tak apa. Dan ayat yang 3 ni penting juga. Expected to sell within 12 months. Sebab dia memang syarat dia. Okay, boleh? Boleh, sir. First kali, kamu kena bagi tahu dulu. Under MFRS 5, kata asset can be classified under MFRS 5. Lepas tu kamu senarai lah. Salin balik ni ke apa ke. Ataupun kamu explain point ni dengan nombor 1 ni dengan nombor 2 ni. Okay, lepas tu baru kamu masuk situasi dia. Situasi dia apa? Yang old building. Faham tak? So, kamu kena katalah. Okay, so the old building, kamu masuk balik yang ni. Old building cannot be recognized under MFRS 5 because, kamu bagi tahu lah. Yang mana? Yang mana dia tak fulfill? Dia tak fulfill yang mana? Yang ni tak fulfill. Because the building not yet available for immediate sales in present condition. Sudahlah. Faham tak? Kamu bagi tahu je sebab dia tak fulfill kriteria yang pertama ni. Tak payahlah explain yang bawah-bawah ni berjela ni, tak payah. Sebab dia memang dah sasah. Dia sebab dia kata old building tu dia akan jual selepas new building siap. Maksudnya cukup sekadar kamu beritahu old building tak boleh recognize bawah MFRS 5 sebab old building not available for immediate sale in present condition. That's it. Sudah. Faham tak? Ataupun kalau kamu nak, kadang-kadang kamu tengok markah juga. Kalau kata markah panjang, kamu explain lagi. Faham tak? Even though dia fulfill another criteria, maksudnya dia memang dah ada active program to locate a buyer pun semua, but in this case company dia tak fulfill satu kriteria, iaitu yang ni, asset must be available for immediate sales. Kalau tengok dalam ayat ni, dia ada 3 je, 3 markah. Okay, teknik nak menjawab, kamu kena tengok markah juga. Kalau kata markah 3, janganlah berjela sangat kamu explain. Sebab 2 markah ada yang dekat sini. Ni classification. Kamu baru explain pasal benda ni,
kamu akan dapat 2 markah. Dan markah yang 3 dapat yang mana? Yang kamu kata aset tu tidak boleh di-recognize. Sebab yang mana? Sebab yang ni lah. Yang tu je. Faham? Sebab dia 3 markah je. Tapi kalau bagi 5 markah, kamu kena explain lah. Even though the old building fulfill katakan, ataupun even though the old building dia dah ada active program to locate a buyer and complete the plan to sell. Tapi kamu kata the management still dia kata dia still pakai bangunan tu, and then dia akan available to sell after dia move to new building macam tu. Pandai-pandailah kamu cerita. Dia untuk MFRS ni kamu kena faham je. Kamu tak perlu hafal-hafal pun. Nak hafal satu-satu ni tak payah. Serius je cakap. Kamu perlu buat notes kamu sendiri, buat dalam notes yang kecil. Kamu ambil poin-poin ni. Dekat tepi tu kamu tulis apa yang kamu faham dengan maksud ni. So automatik bila kamu jumpa case, memang senang kamu nak explain. Faham tak? Tak semestinya saya nak dalam bentuk ayat ni. So kamu boleh come out dengan ayat kamu. Tambah lagi PKP kan. Boleh orang kata kamu boleh tengok notes untuk kamu nak jawab nanti. So boleh lah kamu dah ada dah notes kamu untuk yang nak cakap pasal benda ni. At least kamu hanya salin je balik. Tapi kamu kena tahu macam mana kamu nak explain benda tu. Boleh? Boleh, Sir. Okay, jap. Okay. And then dia kata, explain the measurement of old building if it could be classified as held for sale. Yang ni. Measurement, how to measure. To measure ni kamu salin balik ayat ni. Ni. Measurement ni. How to measure. Measure ni. Kamu ambil balik ayat ni measurement. Boleh? Boleh. Okay, kemudian kita tengok yang question 3. Ke kamu nak salin balik ni? Takut kamu nak salin balik ataupun kamu refer lah muka surat yang mana. Ni muka surat apa? 18. Ni ayat ni, classification. There are not depreciate ni tak payahlah, ni tak payah. Tak payah. Kamu cuma bagi tahu je lah yang pasal ni. Yang ni. Nombor 1 explain nombor 1 dengan nombor 3. Kata the old building should be measured at the lower cost, lower of carrying amount and fair value less cost to sell. And then ni apa pasal ni reclassify ni. Not depreciate ni tak payah. 1 dengan 3. Yang ni kamu akan explain. Okay, tengok question number 3. Kelula Berhad. Dia kata company engaged in production of rubber gloves. In preparing accounts for the year ended 30th June 2008, dia kata assistant accountant request clarification on accounting treatment regarding some of PPE dia. Okay, apa dia kata? Dia kata dia ada minta lah pandangan kamu tentang ada mungkin satu jenis aset dia bawah kategori PPE. Tapi apa yang dia kata? Dia kata Kelula dia ada commitment to sell a plant, maksudnya dia nak jual satu plant ni, and then dia kata the plant is available for immediate sales. Okay, so yang ni cukup kriteria nombor 1? Cukup tak? Cukup.
Okay. Yang ni nampak cukup sebab dia kata available for immediate sale. Tapi kena ingat dia ada lagi beberapa kriteria lain. And then the plant is acquired for 6.5 million and its carrying amount on 1st July 2007 adalah 2.6 million, sorry. Maksudnya dia kata plant ni dulu masa awal-awal dulu dia beli 6.5. Tapi dia kata pada 1 Julai 2017, maksudnya pada tarikh ni yang dia nak ni. Pada tarikh yang dia nak plan untuk apa? Untuk jual tu. Okey, pada tarikh yang dia nak jual ni dia kata 1 Julai 2017, dia punya carrying value dia 2.6 juta. Ini adalah carrying value. Kan dia kata the lowest of carrying amount versus dengan apa tadi? Fair value carrying value kan? Carrying value ataupun fair value, less cost to sell tu. Okay, and then dia kata estimated selling price given by a broker was 2 million. And then dia ada bagi tahu company kena bayar lagi ada 5% commission. Yang ni apa dia? Siapa boleh beritahu? Siapa boleh beritahu? Tak tahu sah. Apa tadi measurement ni apa tadi? How to measure? Kita nak kira yang nanti masuk ke dalam, nak tukar daripada PPE ke non current asset and for sale, kita mesti ada amount dia. Amount dia nak ambil yang mana? Dia kata the lower of carrying amount, carrying value and fair value. Maksudnya carrying value versus fair value less cost to sell. Carrying amount ada tak dia bagi? Carrying value bagi tak? Ada. Ada. Yang mana? 26. Ini adalah letak warna ni. Okay. 2.6 ni adalah carrying value. Carrying value. Lepas tu fair value dia mana? Kat mana? Estimated selling price quote. Yang tu dia. Tengok balik dia punya karakteristik dia. Fair value less cost to sell. Aku dah bagi tahu dah itu apa maksud fair value less cost to sell. Tolak dengan apa? Commission. Kena tolakkan dengan apa-apa value. Fair value ni maksudnya estimated selling price. Harga yang kita jangka boleh jual. And then less cost to sell. Apa-apa, and then tolakkan dengan apa-apa cost yang kita, masa kita nak jual tu, apa cost yang kita kena tanggung. Less cost to sell lah itu. So yang mana satu? Estimated selling price 2 juta. Okay, less cost to sell yang mana? 5%. Yang 5% ni lah. Kena tambahkan ke tolak? Tolak. Kena tolak lah. Nampak? Sebab harga dia jual 2 juta. Adakah bersih 2 juta ni? Adakah harga bersih yang dia akan dapat ni nanti? Tak. Sebab dia kena bayar lagi orang. Kena bayar commission berapa? 5%. Kira berapa 5%? 100,000. Okay. So
fair value after less cost to sell jadi berapa? 19. 19. So carrying value dia 2.6 juta. So kita versus dengan fair value. Fair value dia apa? 2 juta tolakkan dengan 100,000. Kan? Okay, so dia bersamaan dengan bersamaan dengan 1.9 juta. Okay, so sekarang ni berapa dia kata discuss the accounting treatment and measurement. Sebab dia 5 markah So, yang first kali accounting treatment. Accounting treatment apakah yang dimasukkan dengan accounting treatment? Duk selalu jumpa pun lupa. Apakah yang dimasukkan dengan accounting treatment ni? Kalau ditanya dia apa accounting treatment, apa dia? Macam mana tiba-tiba ramai-ramai boleh dapat A ni saya lepas? Accounting treatment pun tak tahu macam mana nak jawab ni. Kalau dia tanya pasal discuss the accounting treatment